Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan kita masih lagi berkisar dengan kes Datin Sri Rosmah Mansor yang mana hari ini telah pun didapati bersalah atas tuduhan meminta dan terima rasuah. Yang mana kenyataan di media hari ini mengatakan bahawa Mahkamah Tinggi di sini sebentar tadi memutuskan bahawa Datin Sri Rosmah Mansor bersalah atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah 6 tahun lalu. Dan Hakim Muhammad Zaini Mazlan kini meminta pihak-pihak berusaha berhubung hukuman. Rosmah 70 didakwa atas pertuduhan meminta rasuah RM187.5 juta dan menerima RM6.5 juta melalui bekas pegawai khasnya Datuk Rizal Mansor berhubungan projek bekalan dan pemasangan tenaga solar di sekolah luar bandar di Sarawak. Wang berkenaan sebagai upah membantu JPAC mendapatkan projek bersepadu sistem solar photovoltaik iaitu PV hybrid yang penyegeraan serta operasi genset dan diesel bagi 369 sekolah luar bandar di negeri Sarawak yang mana bernilai RM1.25 bilion secara rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 16(A) dan (A) Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 memperuntukkan hukuman di bawah Seksyen 24(1) Akta sama Seksyen memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah daripada nilai suapan atau RM10,000 di mana yang lebih tinggi. Dan inilah yang kita lihat hari ini, iaitu hakim menjatuhkan hukuman. Dan apa yang saya baca di sini, Datin Sri Rosmah Mansor didapati bersalah di atas semua pertuduhan. Dan hari ini kita tahu seluruh perhatian tumpuan kepada Datin Sri Rosmah Mansor hari ini, sama ada dia akan menyusuli suaminya Najib Razak ke dalam penjara, dan didapati juga kes melibatkan rasuah ini yang mana begitu besar, iaitu projek solar hybrid yang bernilai RM1.25 bilion untuk 369 projek sekolah luar bandar di Sarawak. Dan ini amat mendukacitakan sekolah orang-orang Sarawak, yang mana kita tahu projek ini amat penting untuk anak-anak di luar bandar, untuk pelajaran, untuk kita memudahkan supaya anak-anak dapat belajar dengan baik. Tetapi apabila melibatkan projek-projek rasuah seperti ini adalah satu bencana besar apabila seorang isteri bekas Perdana Menteri yang mana hari ini suami beliau sendiri berada dalam penjara, dan rakyat saya rasa sangat tekilan dan lebih baik kalau begini masuk saja sekali dalam penjara kerana menyusahkan. Yang mana ini projek melibatkan kerajaan, tetapi kenapa boleh ada seorang isteri bekas Perdana Menteri terlibat dalam jabatan kerajaan untuk menggunakan kuasa daripada kerajaan, iaitu kuasa daripada suami sebagai Perdana Menteri untuk mendapat habuan daripada projek tender yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan apa yang kita baca di sini, namun langkah-langkah saat akhir Rosmah 2 hari yang lalu memfailkan permohonan agar Hakim Perbicaraan Muhammad Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kes ini. Dan akhirnya hari ini hakim tidak bersetuju kerana hujah-hujah yang diberikan tidak munasabah. Dan akhirnya kalau kita lihat di sini, Hakim Muhammad Zaini Mazlan menolak permohonan Rosmah untuk menggugurkannya daripada mendengar kes ini. Dan Zaini membangkitkan bahawa 2 dokumen yang bocor bukanlah draft penghakiman untuk disediakan atas arahannya. Dia berkata dokumen itu sebaliknya penulisan penyelidikan oleh unit penyelidikan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, dan ia tidak mempengaruhi keputusan dalam apa jua cara. Dan saya percaya bahawa apa yang dikeluarkan oleh blogger yang berkenaan dengan isu terdedahnya keputusan-keputusan yang ada ni, yang mana dikatakan dokumen bocor ini, akhirnya kita tahu siapa yang mendedahkan ini. Dan akhirnya hakim juga mengatakan bahawa itu adalah sumber yang tidak boleh dipercayai. Dan akhirnya prosiding itu bersambung, dan Zaini dijangka akan memberikan keputusan berhubung permohonan Rosmah agar tidak mendengar kes rasuah, projek rasuah hybrid ini. Dan akhirnya keputusan-keputusan yang kita baca hari ini, keputusan yang kita lihat hari ini jelas menunjukkan bahawa keseluruhannya yang mana Datin Sri Rosmah Mansor didapati bersalah. Dan apa yang kita lihat di sini juga,
Peguam Jaggi Singh berkata walaupun sejahat mana pun seorang itu masih sedikit kebaikan. Dia berkata demikian sebagai respon kepada hujah pendakwaan bahawa sumber bagi dokumen didakwa bocor berkaitan dengan Rosmah itu iaitu blog Malaysia Today yang dikendalikan oleh Raja Petra Kamaluddin tidak boleh dipercayai. Berkenaan penulisan banjingan atau review atau seperti hujah pendakwaan, apa sahaja seorang individu itu walaupun sejahat mana pun masih ada sedikit kebaikan dalam dirinya. Itulah yang diajar agama kepada kita, itu katanya. Dan kita lihat di sini apa yang telah berlaku melibatkan penyelewengan yang begitu besar ini, dan akhirnya apabila satu persatu dituduh, dan apakah reaksi pimpinan UMNO berkenaan dengan isu ini. Dan kita tahu juga ini juga melibatkan sumber duit rakyat, yang mana sepatutnya duit ini adalah untuk kegunaan kita demi pendalaman seperti rakyat Sabah dan Sarawak supaya mendapat kemudahan di sekolah-sekolah yang terpencil. Akhirnya cuba pula untuk mereka-mereka ini gunakan sebagai mereka mencari duit ataupun sebagai mereka nak membuat sumber kekayaan demi kepentingan pribadi mereka. Dan apa yang kita lihat di sini juga, kedua, dia mengatakan bahawa dia adalah wartawan jahat, pandangannya berubah berdasarkan berapa banyak yang dibayar. Ini dikatakan kepada blogger yang mana kita tahu yang mengeluarkan kenyataan ini tadi. Dan dokumen yang bocor adalah draft penghakiman yang disediakan oleh pihak ketiga. Itu adalah kata Peguam Jaggi Singh berkata dia disediakan oleh pihak ketiga, bukannya daripada untuk Hakim Muhammad Zaini Muhammad Mazlan. Dan anak Najib juga ada tiba di mahkamah hari ini. Dan kita harap satu keadilan yang terbaik dibuat oleh hakim-hakim kita demi kepentingan rakyat Malaysia, supaya kita sebagai rakyat mempercayai badan kehakiman kita, dan kita yakin juga bahawa hakim kita menjalankan kerja dengan baik. Dan saya percaya rakyat Malaysia tidak mempertikaikan apa yang telah pun diputuskan oleh hakim ini, kerana rakyat juga percaya bahawa apa yang berlaku ini memang benar-benar terjadi. Dan rakyat juga telah pun melihat kehidupan, gaya hidupnya bekas Perdana Menteri kita ini dan juga isteri bekas Perdana Menteri kita ini. Dan saya melihat kewajarannya bahawa hukuman yang harus ditimpal diberikan kepada mereka-mereka yang membuat rasuah, membuat penyelewengan dengan dana rakyat ini, kerana ini adalah sepatutnya dijadikan mereka-mereka pemimpin ini amanah, bukan mereka sesuka hatinya sewenang-wenang menggunakan kuasa mereka untuk mereka membolot kekayaan daripada wang rakyat. Dan itulah yang kita lihat hari ini. Dan sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So, terima kasih.